Mana yang baik itu kita ambil sebagai satu pelajaran untuk kita. Jadi malam ni kita teruskan lagi dengan pengisian kita pada malam ini dengan kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'atil Islam wal Iman, yang mana kita masuk pada fasal yang baru, iaitu fasal tentang tutup aurat. Adapun sebelum tu kita ulang sikit yang fasal lepas untuk tambahan kepada kita, iaitu berkenaan dengan menghadap kiblat, menghadap ain kiblat. Saya nak tambah sikit. Kan ada baris yang ujung tu kan disebut. Sebab sebelum ni saya dah sebutkan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Baik, ijtihad yang tidak membatalkan ijtihad ini diguna pakai apabila kita tidak dapat memastikan kiblat. Kita tak dapat pastikan kiblat, maka kita guna ijtihad. Bila kita guna ijtihad, kita ijtihad arah kiblat. Pada mulanya kita ijtihad arah kiblat sebelah kiri. Kita solat. Datang kawan kita, dia pun ijtihad juga sebelah kanan, maka tak batal. Kedua solat tak batal. Kemudian kita pun yakin pas ni pakai sebelah kanan lah, sebab kawan kita pun ijtihad sebelah kanan, maka waktu asar pun kita solat ijtihad sebelah kanan juga, maka solat yang tadi pun tak perlu diulang, tak batal. Baik. Yang kedua, baris tersebut yang terakhir sebut sembahyang ia dengan ijtihad ia pada kiblat. Betul, dia ijtihad pada kiblat, betul, sudah, tak salah. Baik. Maka nyata salahnya dengan yakin, maka hendaklah ia mengulang akan sembahyangnya pada hal wajib. Dia sembahyang menghadap kiblat, sembahyang dengan ijtihad dia menghadap kiblat, kononnya itulah kiblat. Dia yakinlah dia pun. Kemudian datang orang bagi tahu, bang, salah kiblat tu bang. Dia dah habis sembahyang ni, baru bagi tahu. Maka dia kena ulang balik solat dia. Dia kena ulang balik, buat semula. Sebab kiblat yang sudah dimaklumkan tu sudah confirm. Jadi kesimpulan nak sebut di sini, kalau ijtihad itu dilakukan pada tempat yang tidak pasti, yang belum jelas dia punya kiblat, maka dia tak perlu ulang. Tapi kalau dia ijtihad pada tempat yang sudah confirm itulah arah kiblatnya, dan orang lain memang dah bagi tahu itu arah kiblat yang betul, maka dia kena ulang balik. Baik. Selesailah. Fasal yang seterusnya iaitu fasal bermula menutup aurat. Fasal seterusnya ialah bermula menutup aurat. Iaitu dengan sesuatu yang suci yang menegah ia akan kelihatan warna kulit, maka ditutup akan dia pada pihak atasnya dan kelilingnya. Baik, fasal ni nak cerita tentang tutup aurat. Tutup aurat dengan kain. Kain tu dia bersih dan kain itu menegah daripada nampak kulit dalam. Lelaki tak risau, lelaki tak seksi sangat. Saya bukan nak pergi perempuan, marah perempuan. Lelaki tak seksi sangat. Jarang lelaki nak pakai yang jarang-jarang tembus-tembus ni. Maaflah perempuan. Kebiasaan berlaku pada kaum wanita, ada kain tu yang kadang-kadang tembus sampai nampak kulit dalam. Ada kan? Lelaki pun, ya ada. Ni yang kita lebih-lebih kena rakam. Tembus nampak kulit dalam. Tembus nampak kulit dalam. Nampak aurat tak? Nampak aurat juga. Sama juga. Satu. Kedua, bila sebut tentang aurat ni, perempuan dia tak macam lelaki. Lelaki buat macam mana pun tak seksi sangat pun. Nak muntah lagi ada orang. Kan? Perempuan dia buat macam mana pun tetap seksi. Perempuan.
Jadi bila sebut seksi, kan kita sebut tentang tutup aurat kan. Tutup aurat saya sebut ni kan apa sebab benda tu masih berlaku di Keningau. Pagi tadi pun saya bukan nak riak, bukan nak pendengarkan cerita. Ni saya sekarang ni saya sakit lutut lah sekarang ni. Pagi tadi berhabis jogging. Jadi terganggu lah mata tu tengok Allah. Fikir saya. Tu kita cerita lain lah. Baik. Jadi perempuan ni aurat. Dia pakai seluar, kan sekarang ni jadi trend. Perempuan suka pakai seluar yang ala-ala skin tight. Apa dah? Legging. Saya pun tidak tahu lah apa itu. Tapi ala-ala skin tight lah sekarang ni. Ala-ala kononnya budget athlete. Budget athlete. Jadi pakai seluar yang panjang tapi yang skin tight, yang melekat di badan tu. Kalau yang bukan Islam pakai tu, kalau saya lantak kau lah. Okay. Yang sedihnya ramai yang Islam yang pakai yang begitu. Pakai yang melekat, ketat. Lepas tu pakai tudung. Berlari di komplek, berlari sana sini. Kita pun aduh mak. Sebenarnya sama juga. Kalau pakai perempuan, dia akan pakai begitu pun tetap aurat juga. Jadi perempuan tak boleh pakai ketat-ketat sangat. Tergugat iman lelaki. Saya tidak apa. Ni adik-adik ni. Sudah adik-adik tidak apa. Saya masalah. Tergugat iman. Okey. Tentang aurat. Lepas tu apa lagi? Ni sebutkan kita ni sebut. Iaitu ditutup akan dia pada pihak atasnya dan kelilingnya. Atas dan keliling. Seperti mana adalah sebut kitab lain pun dalam I'anatul Talibin sebut je wajibu sutra minal a'la wal jawanib la minal asfal. Tutup daripada pihak atas dan pihak keliling. Atas dan keliling. Maksudnya tengok daripada atas, tengok daripada keliling. Okay. Tidak dari bawah. Jadi janganlah orang pergi tak teropong sebelah bawah pula. Nak cari aurat dia, pak kena surau tu di atas, dia pun teropong dari bawah celah-celah tu. Kalau pakai santut alhamdulillah, tak pakai santut insya-Allah. Tak pakai santut masalah. Jangan teropong dari bawah. Dia tengok daripada atas dan keliling. Jika ternampak dari mana-mana arah atas keliling kan, tidak dalam kitab tu. Jika ternampak dari mana-mana arah sekelilingnya atau atasnya, walaupun sedikit sahaja daripada bahagian tersebut, solat tidak sah sebab dia tak cukup syarat. Solat tidak sah sebab tak cukup syarat. Ternampak, tak sah. Mana lagi tu? Baik, apa dalil yang menyebutkan tentang aurat ni? Dalilnya salah satunya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul. Jangan seorang lelaki itu tengok aurat lelaki yang lain. Wala mar'atu ila auratil mar'ah. Perempuan tengok aurat perempuan yang lain. Wala yufdi rujul ila rujul thawbi wahid. Janganlah lelaki itu berselimut dalam satu selimut. Hadis Nabi sebut ni, jangan berselimut dalam satu selimut. Wala tufdi mar'atu ila mar'ati fi thawbi wahid. Dan janganlah perempuan pun tidur dalam satu selimut. Perempuan, lelaki dengan lelaki lain tidur dalam satu selimut. Perempuan lain tidur dalam satu selimut. Faham kan? Tak faham juga. Tak faham juga. Macam mana nak hurai? Laki yang sudah kahwin dengan seorang perempuan tu boleh tidur satu selimut, tak ada masalah. Yang tak bolehnya yang laki sama lelaki tidur dalam satu selimut. Tak ada kaitan pun. Perempuan sama perempuan tidur dalam satu selimut.
Tak boleh. Itu Nabi sebut tak boleh. Sebab apa? Untuk mengelakkan fitnah. Itu selimut. Fitnah apa? Laki sama laki apa jadi? Jangan tanya saya, manusia tahu. Perempuan sama perempuan apa jadi? Masalah dah berlaku zaman sekarang ni. Zaman sekarang dah berlaku, dah berleluasa dah. Dah iktiraf dah. Lelaki Melayu Islam duduk di Eropah, tak balik asli, tak balik Malaysia, baliklah kalau berani. Tak balik dah. Kahwin dengan India ke orang putih, saya lupa lah. Kahwin. Sebab dia di England sah, berita sah perkahwinan tersebut. Kahwin lelaki sama lelaki sah. Jadi kalau bapak dia pun azahai, menantu kali ni ya. Berfikirlah nak terima menantu. Menantu anak lelaki terima menantu lelaki juga. Baik. Kemudian bermula aurat itu atas 3 bahagi. Disebut aurat itu 3 bahagi. Pertamanya aurat laki-laki merdeka. Aurat laki-laki merdeka, ada ia atau hamba. Aurat laki-laki merdeka atau hamba, maka iaitu barang yang antara pusatnya dan lututnya. Aurat laki-laki pusat dengan lutut. Jadi kalau main bola tu pakailah yang tutup sikit, skin tight yang tutup lutut tu. Jadi aurat laki-laki yang sama ada merdeka atau hamba daripada pusat hingga ke lutut jika di dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang, itulah aurat dia, pusat hingga ke lutut. Kalau sembahyang seorang-seorang lah, bukan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah pakai kain saja, semua orang tengok, oh lain juga dia ni. Kan? Okay, sembahyang pusat hingga lutut. Dan pada berhadapannya sama laki-laki atau dengan perempuan yang mahramnya. Jadi laki ni aurat dia pusat hingga lutut. Pertama kalau dia solat, itu kalau solat secara fardu seorang-seorang. Kedua, pusat hingga lutut tu bila dia berhadapan dengan lelaki lain. Okey, berhadapan dengan lelaki lain, buka baju ke, tak masalah lah kan, sebab lelaki lain. Saya malulah sikit lah perut boroi ni. Okay. Kemudian satu lagi, pusat hingga lutut bila berhadapan dengan perempuan yang mahramnya. Perempuan yang mahramnya itu maksudnya perempuan yang haram bagi dia untuk dia kahwin. Haram bagi dia untuk dia kahwin. Jadi haram bagi dia untuk dia kahwin. Hakikat dia, maksud dia, sebabkan perempuan tu haram untuk dia kahwin, maka dia halal untuk dia lihat perempuan tu. Maksudnya kalau ada adik dia tak pakai tudung, tidak ada masalah lah sebab tu adik dia. Ataupun dia ajak berdua-duaan, maksudnya keluar pergi mana-mana, bukan pergi dating. Okey. Atau berpergian dengannya pergi mana-mana, tidak ada masalah. Sebab itu yang mahram baginya. Haram bagi dia untuk dia kahwin. Baik, bila sebut tentang mahram ini, ini catatlah. Mahram ini terbahagi kepada 3 kategori. Pertama, ini tidak dalam kitab ni. Yang tidak dalam kitab tersebut, supaya kita tahu. Pertama, kategori mahram pertama ialah mahram kerana keturunan. Perempuan tu haram dikahwini sebab keturunan. Keturunan. Siapa? Pertamanya ibu kandung, nenek, dan ke atas. Atas, mana tahu ada moyang lagi ke? Mana tahu tidak moyang pun cantik lagi, bergetah lagi. Mana kita tahu?
Dia punya, nenek aku ni kan, nasib tak boleh kahwin. Mana kita tahu dia punya naluri lain sikit. Kan? Okay. Sebab berlaku di Malaysia ni. Perempuan sudah 60, lelaki baru 20 lebih. Tu kan pakat nenek. Berlaku juga kan? Kita pun gelak. Orang lain dia rasa bahagia, yang kita ada gelak. Baik. Kedua, mahram kerana keturunan yang kedua ialah anak perempuan dan ke bawah. Anak kita, anak pada anak kita, cucu kita perempuan. Cucu cicit piuk sampai ke bawah. Walaupun kita ni sudah pangkat atas pada moyang lagi, 4 generasi sudah, tak boleh. Ya, punya umur. Macam Tun Mahathir, macam tu lebih kurang itulah. Tun Mahathir saya rasa mungkin dia sudah ada cicit ke piuk itulah. 4 generasi sudah saya rasa tu. Baik. Tak apa, contoh. Apa lagi ya? Baik, yang ketiganya, kita tak boleh kahwin dengan adik-beradik perempuan seibu sebapa. Tak boleh. Itu 3 tu tidak ada masalah, kita faham. Yang keempatnya, adik-beradik perempuan sebapa. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia punya, kita panggil apa, darah tu, darah kandung tu daripada bapa kita. Okey. Yang kelimanya, adik-beradik perempuan seibu pun tak boleh. Adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu, tidak ada istilah adik tiri. Faham? Dulu saya tak faham juga, bergaduh lah dengan kawan. Sebab kita nak isu hukum faraid, berbalah lah. Sekali menjadi Allah masalah pula aku punya. Yang salah faham, contoh, nak ambil contoh payah. Bapak kita, ni kita kan, bapak kita kahwin ibu baru. Ibu baru kita tu kira ibu tiri lah kan. Siapa kata ibu tiri jahat? Ibu tiri lah kan. Okey. Pak, ibu tiri melahirkan anak, dapat anak, jadi adik kita lah kan. Itu bukan adik tiri, itu adik kandung. Sebab dikira adik kandung sebapa dari benih bapa. Adik tirinya itu, kalaulah si ibu atau bapa kita kahwin si ibu tu, dia sudah ada anak, itu baru disebut adik tiri. Itu disebut adik tiri. Maka yang itu dia bertatak kita pun, kau jangan minta harta pusaka, tidak ada kaitan. Bertatak pun. Tapi kalau adik kita tadi tu, sebab daripada bapa kita, itu diangkat parah pun kita kena bagi juga, sebab ada kaitan harta pusaka. Kemudian apa lagi? Yang keenam, mahram kerana keturunan, iaitu emak saudara sebelah bapa dan ke atas. Emak saudara sebelah bapa. Bapa kita punya makcik yang susu, dia ada darah, kira datuk kita dia ada anak, bukan, moyang kita ada anak, iaitu datuk kita. Kemudian datuk kita tu ada anak dapat anak seorang lagi, dia perempuan yang sekandung dengan datuk kita. Jadi datuk kita ni melahirkan, dapat anak, dapatlah bapa kita tu dengan makcik itu kan kira masih darah kandung. Jadi kita tak boleh kahwin dengan makcik sebelah bapa, sebab mereka ada pertalian darah kandung. Tak boleh. Walaupun dia cantik, kita kata cantiknya makcik aku ni, tak boleh. Tergugat dah. Jangan main sekarang. Artis Malaysia sekarang sudah 50. Sekali tengok macam anak dara lagi. Berfikir macam mana dia buat tu. Betul. Tak nak sebut lah, sebab kena ni kalau tak rakam sebut lah.
Baik, yang ketujuh, mahram kerana keturunan, emak saudara sebelah ibu dan ke atas. Emak saudara sebelah ibu kita punya makcik dan ke atas pun tak boleh juga. Yang ke-8, anak perempuan dari adik-beradik lelaki. Anak perempuan dari adik-beradik lelaki. Adik kita punya anak perempuan pun dikira sebagai mahram kerana keturunan. Maka yang itu boleh, sebab dia mahram keturunan, maka yang itu tidak batal wudu. Kategori kedua pula ialah mahram sebab susuan. Anak susuan. Lahir. Contohlah ibu kita lahirkan kita lelaki, ibu kita tidak ada susu. Tidak ada pilihan, pergilah merayu pada jiran sebelah. Jiran sebelah pun baru melahirkan anak perempuan. Maka merayulah sebelah untuk susukan kita. Maka kita pun isap susu dia di badan dia. Maka jadilah kita anak susuan. Jadi anak susuan. Macam mana anak susuan tu? Apabila si ibu tu ambil, letak di pangkuannya, dibagi susu daripada badan dia sendiri, baru disebut susuan. Kalau yang bank susu tu, itu jadi khilaf. Ada ulama mengatakan itu bukan anak susuan. Kan ada sekarang istilah bank susu ibu. Saya tak pasti di Malaysia ada sudah atau tidak istilah bank susu ibu. Kena tanya Kementerian Kesihatan tu. Ada? Tak pasti. Bank susu ibu. Pernah dibincangkan pada tahun 2000. Lama sudah ni bincang, 10 tahun yang lalu dibincangkan perkara ni. Bank susu ibu. Masa tu kami punya assignment ialah mengkaji fiqh semasa. Fiqh semasa kena kaji. Jadi saya nak pening kepala, saya ambil lah forex. Sebab apa? Forex waktu tu sudah ada beberapa orang profesor buat kajian. Jadi saya ambil itu sajalah. Kita cuma bahas balik sahaja. Bank susu ibu pening sikit. Memang Dr. Syekh Sukori sudah sebut bank susu ibu boleh tidak dianggap sebagai anak susuan, sebab dia kata berdasarkan definisi-definisi yang disebut oleh ulama. Apa itu susuan? Apa anak susuan? Iaitu anak yang menyusu dengan ibu dalam keadaan pangkuan begitu, baru dipanggil susuan. Wallahu ta'ala alam. Kena kaji lagi lah itu tu. Kemudian yang ketiganya, kategori ketiga ni yang terakhir tu mahram sebab perkahwinan. Mahram sebab perkahwinan ni haram terus. Dia ada dua haram terus ni. Satu haram selama-lamanya, satu lagi haram yang apa disebut, saya lupa sudah. Tapi kita tengok balik ni. Mahram sebab perkahwinan, emak mertua. Kategori mahram juga. Tak boleh kahwin dengan emak mertua. Dah kahwin dengan anak dia, tengok cantik pula emak mertua. Jangan buat gila begitu. Jangan. Ada. Astagfirullahaladzim. Ada. Anak baru 20, mak baru 40. Mak cantik, anak pun cantik. Tak tergugat ke? Kedua, mahram sebab perkahwinan, anak menantu. Yang ketiga, mak tiri. Dan keempat, anak tiri. Empat. Okey. Emak mertua, anak menantu, emak tiri, anak tiri. Bila sebut mahram ni, tak batal lah wudu. Baik. Adapun yang lain tu, ahli keluarga bukan mahram sebab perkahwinan.
Disebut ahli keluarga bukan mahram sebab perkahwinan. Mahram sebab bukan perkahwinan. Dia bukan mahram, tapi dia ahli keluarga. Maksud dia tu boleh dikahwini tapi dia ahli keluarga kita. Itu boleh membatalkan wudu. Aurat pun kena jaga. Dia tu mahram, dia tu bukan mahram, maksudnya kita boleh kahwin dengan dia, tetapi dia ni ahli keluarga kita. Yang ni saya sebut tadi tu, penafian dalam perkahwinan, penafi selama-lamanya, yang nafi yang apa istilah saya lupa sudah. Nafi. Allah, apa istilah tu Dia bab kahwin tu sebenarnya. Nafi selama-lamanya, nafi yang sementara. Nafi selama-lamanya mak mertua kita. Kita bercerai dengan bini kita pun kita tak boleh kahwin dengan mak mertua kita. Walaupun mak mertua kita tu masih muda dan cantik, kita tengok cantik lagi mak mertua daripada adik perempuan, adik tiri, adik ipar kita. Jangan buat pasal, tak boleh. Baik. Dia pun kemudian ada nafi yang sementara. Baik. Pertama dia iaitu isteri kepada adik-beradik bapa. Isteri kepada adik-beradik bapa. Ini saya sebut semua ni saya nak sebut sebab bila hari raya, bila tiba hari raya, tak lama lagi nak raya kan. Saya nak sebut benda ni sebab saya melaluinya dan saya stres asyik. Tidak. Saya melaluinya. Tak salam, tarik muka. Salam, aku fikir je pasal hukum. Betul, tak salam, air muka berubah, kita serba salah. Macam mana tu? Pakai seorang tu, amboi, macam kotor sangat aku ni dia. Okey, baik. Isteri kepada adik-beradik bapa kita, adik dia kahwin perempuan lain. Itu jadi makcik kita lah kira kan. Boleh salam tak? Ahli keluarga bukan mahram, maksudnya tak boleh lah. Sebab dia tu kita boleh mengahwini dia. Bukan mahram, dia bukan mahram. Ingat, dia bukan mahram, maknanya tak boleh salam dia. Benda ni balik-balik disebut, tapi mungkin tak ramai yang tahu. Cerita dia benda ni tak ramai yang tahu. Senang tu cerita dia. Itu yang bila hari raya salam jugalah. Tapi ambil ujung-ujung lah. Macam ikhlas tak ikhlas saja. Kadang-kadang saya perasan tengok muka makcik-makcik pun lain macam je apa hati. Baik, yang kedua, kena pula sekarang tak lama nak puasa kan. Sekarang COVID-19. Kita pun kenapa? Ingat ada virus tak? Baik. Keduanya, isteri kepada adik-beradik mak. Sama cerita dan macam tadi jugalah. Sama cerita tadi juga. Yang ketiganya, adik-beradik perempuan bapa mertua. Semua sama ya cerita dia ni. Keempat, adik-beradik perempuan emak mertua. Mak mertua saya, dia punya adik-beradik perempuan yang lain tu. Kita pun redha sajalah. Memang masalah. Kalau di Sabah ni lagi jelas lah, tinggal lagi senang, lagi jelas lah. Sebab apa? Sebab isu dia kan campur, satu keluarga tu ada bukan Islam, ada Islam. Kita pun susah nak menerangkan. Hati niat salam tidak, redha tak redha sahaja. Kalau kena yang cantik pula, apa boleh buat lah. Padahal rezeki. Ambil kesempatan. Padahal ambil kesempatan lah. Baik. Mana keempat. Kelima, anak perempuan adik-beradik isteri. Anak perempuan adik-beradik isteri kita, anak perempuan dia. Boleh nampak tak? Boleh nampak lah kan? Okay.
Keenamnya, kakak ipar. Kakak ipar. Kita kahwin bini, kita tengok, lawa pula kakak iparku. Silap betul. Setujuhnya, adik ipar perempuan. Sama ya, kakak ipar adik perempuan sama saja. Baik. Semua yang disebut tadi itu batal wudu. Aurat pun kena jaga. Aurat kena jaga. Tak boleh tunjuk sesuka hati. Aurat kena jaga, tak boleh tunjuk sesuka hati. Kenapa lah ni? Saya pun tak terhafal juga. Saya kata terang, saya pun tak terhafal. Kalau dia banyak begini, saya pun tak terhafal. Pasal saya catat. Baik. Aurat lelaki, ini perbezaan dalam mazhab. Tambah di sana. Aurat lelaki, tadi kita sebut aurat lelaki sama lelaki kan? Pusat lutut. Baik, aurat lelaki dengan perempuan bukan mahram, perempuan yang kita boleh kahwin. Dari mana? Semua. Perempuan tu kita boleh kahwin kan? Semua dia aurat. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Hanafi dan Hanbali, pusat hingga lutut sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, semua. Dalam kitab Fiqh al-Mazhab Bil Arba'ah disebut itu. Semua. Jadi kalau borak itu tak payahlah tunjuk badan dengan perempuan. Tergelak nanti. Kalau yang tagak-tagak tu ala-ala saya ni bolehlah. Janganlah. Sebab tak boleh kan? Tak boleh. Kemudian ahli keluarga perempuan tadi sebab perkahwinan kan? Ahli keluarga bukan mahram sebab perkahwinan. Yang ni ahli keluarga bukan mahram sebab keturunan. Banyak ni. Makan maktu sudah. Ahli keluarga bukan mahram sebab keturunan. Bukan mahram juga. Kita boleh kahwin dengan dia juga. Pertama, sepupu perempuan. Sepupu perempuan. Kedua, sepupu bapa. Yang perempuan. Kalau perempuan dengan lelaki, tak boleh. Ketiga, sepupu mak. Tu tiga tu saja. Tiga tu saja yang saya dapat. Okay. Jadi batasan hukum dia tu samalah dengan perempuan yang bukan mahram dalam bab sentuh. Baik. Itu nak cerita tentang mahram. Dan berkata musannif dalam kitab tu, dan jika berhadapan lelaki tadi dengan perempuan, berhadapannya dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu sekalian badannya. Jika lelaki tadi dia sama lelaki ialah pusat lutut kan. Tapi jika dia berhadapan dengan perempuan ajnabiyah, iaitu perempuan yang bukan mahram, itu ajnabiyah. Perempuan yang dia boleh kahwin. Ajnabi itu asing. Maka auratnya sekalian badannya, seluruh tubuh badannya, bukan seluruh tubuh badan tuan-tuan yang tutup muka ni, tidak. Maksudnya yang secara adatnya itulah seluruh tubuh badan. Macam sekarang ni. Ini seluruh tubuh badan lah ni. Seluruh tubuh badan. Dan jika ada situasi lelaki tadi tu, okey, dalam situasi ketiga, dia kan sebut tiga kan, tiga keadaan, tiga bahagi. Pertama, pusat lutut ketika dia berhadapan dengan sama-sama lelaki. Bahagian kedua ialah seluruh tubuh badan ketika dia berhadapan dengan perempuan yang bukan mahram, maksud dia boleh kahwin.
Yang ketiganya, keadaan ketiganya ialah di dalam khalwat, maka dua kemaluannya. Faham? Ketika dia bersama isteri dia, bersama isterinya itu dia dalam khalwat lah. Jadi auratnya hanya kemaluannya sahaja. Itu takkan ada sebut lebih-lebih juga itu pun. Okey. Wallahu ta'ala alam. Sampai situ dulu. Ni lama juga ni. Ngam lah, kan nak sambung lagi. Sampai situ dululah. Ha? Wallahu ta'ala alam. Sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Okey. Jadi InsyaAllah kita sambung pada minggu depan, kalau tidak ada masalah. Kemudian saya tertarik satu sikit lah, 5 minit. Baru-baru ni kan kita kan sudah Menteri Agama sebut, saya tak pasti sama ada itu statement daripada Menteri Agama tidak, tapi sebab dia tunjuk Menteri Agama mengatakan solat Jumaat tak payah dibuat sebab gara-gara isu COVID-19 ni. Jadi saya pun post juga benda tu. Tapi saya cakap jangan ikut lagi, saya cakap ini pandangan dia, kita kena tunggu pandangan mufti. Okey, jadi pandangan mufti Sabah saya tak pasti, tapi Jahin sebut tu hari kita cuma khutbah dipendekkan kan. Okey, dipendekkan. Okey. Tapi Perlis itu jadi isu tu. Perlis terus tak buat sembahyang Jumaat. Jadi di situ tu saya bukan nak kongsi tentang apa. Saya tak naklah kita masing-masing. Ialah dari satu sudut saya memang tak menyokong mereka, tapi dari satu sudut tertentu saya menyokong mereka. Kita kena buka pemikiran sama. Tengok isu dalam, sebab ahli majlis fatwa ni bila dia nak keluarkan satu-satu fatwa, dia bukan suka-suka hati keluarkan fatwa. Baik. Dalam isu tersebut, isu di polis tu kan, saya bukan nak menyokong dia orang, mereka tidak. Saya tak menyokong mereka. Cuma saya nak sebut dari segi ilmu supaya kita berlapang dada. Sebab kita di Sabah kita buat Jumaat, tidak masalah. Kita bukan takut dengan virus, kita takut dengan Tuhan. Cuma nak sebut dalam isu tersebut, sebelum mufti Perlis keluarkan fatwa dia tu, dia panggil dulu KKM, Kementerian Kesihatan, untuk dapatkan maklumannya sebenar macam mana virus ni merebak, macam mana. Bila sudah dapat maklumat sebenar, barulah mereka boleh keluarkan fatwa. Jadi hari ni saya terbaca lah, hari ni saya terbaca macam mana cara, sebab saya pun betul juga, ramai yang cakap takkan gara-gara nak kena korbankan solat Jumaat. Kedai pasar raya boleh buka kan, pak boleh buka, apa lagi, sekolah pun buka. Kerja pergi kerja juga, tiba-tiba hari sembahyang Jumaat tidak. Bila saya baca balik, rupa-rupanya patutlah dia bersetuju untuk membatalkan solat Jumaat hari itu. Sebab memanglah ada hadis Nabi sebut kalau kalau ada virus macam dulu ada penyakit ta'un zaman Nabi tu, Nabi cakap jangan pergi ke sana. Okey, kalau kau yang dalam tu jangan keluar. Kalau kita berada dalam tu, dalam perkampungan yang ada ta'un tu, kita tak boleh keluar, kena tunggu di situ. Ni sunnah ni, pahala untuk kita sebenarnya ni. Coronavirus ni pun pahala juga untuk kita sebenarnya. Kalau kita ikut sunnah Nabi tu, maksudnya kalau kita kena di sini, kita duduk di sini, jangan kita pergi lari tempat lain. Sebab kita telah berkorban untuk orang Islam yang lain selamat. Ini kita kena, kita pun keluar, tambah lagi yang lain. Itu puas hatiku. Malah cik seorang. Tidak, bukan begitu. Jadi apa yang saya dapat, kalau salah betulkanlah. Jadi saya dapat maklumat tu, saya baca patutlah dia. Saya tak hentam juga dia.
Tapi ada orang ni hentam, terus hentam. Sebab saya nak tahu kenapa dia membenarkan tak berlaku solat Jumaat. Sebab tu saya nak tahu tu. Kita tak hentam suka hati, kena tahu secara ilmiah dulu. Jadi bila saya baca, oh patutlah, rupa-rupanya jarak antara kita dengan orang sebelah kita tu 1 meter kan. Tidak boleh, kalau orang tu dia tak boleh 1 meter kan. Jarak itu, jarak kita dengan orang yang mungkin kena virus tu kan, dia mesti berjarak dalam 1 meter, lingkungan 1 meter tu. Dikatakan begitu. Solat Jumaat memang taklah bekas 1 meter. 1 cm berapat tu sudah. Rapat sudah. Naiklah 1 meter macam mana? Sebab kita kena dapat solat Jumaat. Jadi nak tak nak mereka pun membatalkan sebab itu. Sebab tak dapat elakkan. Cumanya, saya tambah di sinilah, itu tidak ada di sana. Cumanya kalau kita macam cerita Sabah ni, kalau di kampung ni betul-betul ada orang kena yang coronavirus tu, confirm sudah, baru kita boleh pakai yang tadi tu, batal solat Jumaat. Tapi kalau belum dengar cerita lagi, kita di sini memandai-mandai pula nak membatalkan solat Jumaat. Di Perlis tu mungkin sudah ada orang yang kena coronavirus, lagi pun Perlis tu dekat dengan sepadan Thailand. Mungkin satu negeri mereka. Yang kita ni jangan mandai-mandai pula. Oh, tak payah solat Jumaat. Dari mana kau ikut? Mufti Perlis. Kau orang mana? Kita Sabah nak ikut Mufti Perlis. Perlis lah. Itu pendapat negerinya. Cuma saya nak sebut di segi adab kita tu, ialah kita jangan terus menghentam. Kita kena tahu, kena siasat dulu. Kenapa dia bagi begitu? Saya pun terkejut juga. Tiba-tiba, batal. Saya pun, jelas tadi kita tunggulah, kita tak hantam dulu. Sebab saya bersangka baiklah, sebab berlaku zaman Sayyidina Umar. Kita bersangka baik. Rupanya memang ahli majlis fatwa di buat masa ni, di negara-negara lain pun memang mereka ada 50% tempat membatalkan solat Jumaat. Malah azan pun disebut as-salat fi buyutikum. Ada pernah dengar kan? Ada hadis Nabi pernah berlaku zaman Nabi suruh azan bila hayya as-salat tu tidak bunyi hayya as-salah. As-salat fi buyutikum. Solatlah kamu di rumah. Solat di rumah kamu. Kalau sini ni kita azan dulu, sudah habis azan tu, semua solat di rumah. Imam dia solat di masjid. Pasang mic, okey, Allahu Akbar, imam pun. Jadi saya tadi waktu tadi ada orang post video Syekh Habib Syekh Abdul Qadir As-Sagaf sebut. Saya setuju juga apa dia cakap. Tak payah nak kelang kabut sangatlah. Ni ujian Allah je sebenarnya ni. Kita jangan pula nak menambah-nambah. Biar mereka yang apa kita sebut ni, yang orang bertanggungjawab, contoh macam KKM kan, biar dia orang buat kerja dia orang. Jangan kita memandang-mandang, buat begini-begini, tak payah. Biar tu urusan dia orang. Kalau dia orang bagi arahan suruh kita pergi saja. Tak payah kita nak heboh begini. Kan heboh kan. Sekarang heboh, kita pun WhatsApp datang, di Sabah pada gini. Tak payah dia cakap. Itu juga cakap, tak payah, biarlah. Biar kementerian yang urus, biar pihak kerajaan yang urus. Itulah dia akan jadi fitnah begitu. Sebab itulah dia cakap itu, jangan kita lebih ni tabligh datang suruh pukul. Tak kan? Yang sedap yang kawan saya nakal je sebut, takut sangat dengan tabligh gara-gara coronavirus. Tak kena coronavirus pun kamu takut dengan tabligh juga, dia cakap. Betul. Tabligh ketuk pintu je, tiada orang di rumah. Allah Ta'ala alam, kita begitulah. Okay. Saya tangguh dulu dengan tasbih kifaratul sutur. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ansur minal insani fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tasabbahatu wa tasabbahatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana hamdaka min la ilaha illa anta wa sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil syahidin.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور طرف الشمس ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين رب زدنا علما يا الله يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.